dikekangkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Saya nak memulakan siaran hari ini dengan memberikan mini love kepada anda semua. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera kepada semua penonton setia Wanita hari ini. Hari ini 18, 12, 20, 23. Betul. Hari Isnin, harapnya tak adalah yang terkena Monday Blues dan diharapkan apa sahaja yang anda rencanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini saya dan juga teman saya hari ini, Syira, akan bersama-sama dengan anda selama 1 jam ni. InsyaAllah. Yang pastinya 18 hari bulan ini kita dah penghujung tahun. Ramai yang bercuti. Yang bercuti tu dah confirm bercuti, dah confirm seronok. Tapi kita nak tahu jugalah, nak tanya jugalah kawan-kawan kita yang bekerja. Tekan like dekat Facebook kami ni supaya kami tahu anda bekerja. Jangan risau sebab kami berdua pun bekerja. Kita pun bertugas. Tak ada masalah. Dan kepada ibu bapa juga yang sedang merencanakan percutian ataupun perancangan nak membawa anak-anak anda bercuti ke mana-mana sahaja, buatlah perancangan dengan sebaik mungkin, bukan sahaja dari segi di mana nak bercuti, tetapi perlu fikirkan juga dari aspek ataupun faktor cuaca dan juga keselamatan. Dan untuk kita bercakap mengenai cuaca, untuk kita bercakap mengenai keselamatan, betul, kita seronok-seronok juga, tapi kalau boleh saya nak update sedikit situasi terkini, iaitu banjir di Kelantan, yang mana 2 lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka, iaitu di Pasir Mas, menandakan peningkatan jumlah mangsa. Dan juga Yana, dari Kelantan kita ke Selangor juga, keadaan banjir update terkini masih ada lagi 47 mangsa banjir yang berlindung di PPS, iaitu di 3 pusat pemindahan sementara. Betul, dan ini berkenaan dengan banjir yang sebenarnya saya kira bermula daripada bulan September, Oktober hari itu kita dah mula update tentang keadaan cuaca, monsun timur laut dan sebagainya. Dan ini antara yang perlu dan penting untuk dititik beratkan oleh ibu bapa khususnya, dan kepada anda yang nak bercuti tidak kiralah di mana, terutamanya yang nak bercuti di kawasan perairan. Betul tu, Yana. Rancang betul-betul. Tengok dulu cuaca tu lulus ataupun tidak, baik ataupun tidak, barulah teruskan dengan perancangan anda. Betul tu. Okey, dan itu berkenaan dengan cuaca dan juga keadaan banjir di pantai timur tanah air dan juga di Selangor ada juga sedikit banjir yang berlaku. Dan ini pula yang kami nak ceritakan pula tentang kes. Satu kes yang sebenarnya menyayat hati dan juga menimbulkan kemarahan dalam diri ramai kalangan rakyat Malaysia, iaitu berkenaan dengan seorang pegawai kanan polis yang disyaki melanggar pelajar sekolah menengah yang berusia 17 tahun dan juga merupakan calon SPM, iaitu Muhammad Zahrif Afendi Muhammad Zamri, dikatakan akan didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh pada pagi ini. Jabatan Peguam Negara menyatakan suspek yang juga berusia 44 tahun akan dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntuk hukuman mati jika sabit kesalahan. Dan Syira, saya kira selepas saya membaca kes ini, fakta kes yang berkaitan dengan perilaku individu ini, dikaitkan juga dengan sifat baran dan juga amarah yang tak dapat nak kontrol. Disebabkan itu melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menyebabkan nyawa melayang. Dan bukan sahaja itu, tetapi nasib diri kita juga disebabkan terlalu ikut dengan emosi marah ni, baran ni, mungkin masa depan juga akan terjejas. Betul, dan kita kena ingat juga bahawa perkara ini ada kait rapatnya untuk kita jaga, kata orang, air muka isteri, air muka anak, keturunan, air muka kedua ibu bapa kita. Mana kita nak letak muka, jangan disebabkan rasa marah, rasa dendam dan sebagainya. Kita nak ikut sahaja emosi kita. Kena belajar untuk kawal emosi kita dengan baik. Betul, dan saya kira ini juga antara topik yang kita harus bincangkan di Wanita Hari ini. Mungkin ini jugalah kita nak cadangkan kepada penerbit nanti. Mungkin ini yang boleh kita bincangkan
tenangkan dan mungkin cari cara bagaimana untuk mengawal emosi marah dan juga sikap panas barani. Tapi bukan hari inilah, nantilah. Tapi apapun kami mengharapkan semoga ada keadilan yang telus dan juga siasatan yang telus dijalankan oleh pihak-pihak berkuasa. Kita sebagai netizen kalau boleh kita beri ruang kepada mereka untuk jalankan, untuk laksanakan tugas ini sebaik dan mungkin. Mungkin jangan berprasangka. Kenapa saya cakap begitu? Kerana ini adalah topik yang akan kita bawakan pada hari ini, iaitu jangan berprasangka ataupun dalam erti kata lain, jangan terlalu judgemental terhadap tindakan, kelakuan ataupun apa yang dilakukan oleh orang lain. Betul tu Yana, sebab daripada prasangka ni juga kita boleh bawa banyak lagi perkara-perkara yang negatif dan banyak situasi yang sebenarnya boleh membawa kepada prasangka yang kurang baik. Mungkin kita punya first impression, kita punya tanggapan pertama terhadap orang pun dah salah. Kita nampak macam, aku ingatkan kau ni sombong, rupanya tidak. Saya selalu kena tu, Syira. Saya selalu kena macam tu. Tetapi bila bercakap tentang prasangka juga, mungkin selalu dikaitkan dengan konotasi negatif. Tetapi mungkin ataupun tidak perlu adanya prasangka dalam situasi-situasi tertentu. Contohnya dalam hubungan suami isteri. Perlu ataupun tidak ada sedikit rasa prasangka ni. Dan juga prasangka apabila mendapat tawaran yang too good to be true. Jangan terlalu cepat mempercayai dan perlu ada prasangka di situ. Sebab risau kita pula yang ditipu. Betul. Okey, baik, mungkin juga ada prasangka baik dan juga ada prasangka buruk, tapi ada juga prasangka baik lah. Dah terbalik. Terbalik pula. Okey, apa kata anda? Ya, kongsikan bersama dengan kami pandangan anda di laman sosial kami, terutamanya di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Kita juga ada akaun Instagram, ada juga akaun TikTok. Ayo ikuti kami, follow kami dan tinggalkan pendapat anda dan komen anda di ruangan komen. InsyaAllah ada masa nanti saya dan juga Yana akan bacakan satu persatu dan kongsikan kepada panel kita dan juga kongsikan pengalaman anda kepada penonton di luar sana. Okey, baik, kita nak berhenti berehat seketika, betul? Betul, kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Janganlah prasangka dekat saya. Janganlah macam tu. Saya baik je ngap. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Aku memang suka buat video TikTok. Dah naik 20,000, Pak Mat. Ya ke? Bagus tu. Itu bukan macam makan menantu kamu ke, Jo? Tengok-tengoklah dengan perangai tu. Buat malu orang kampung tu. Bayangkanlah kalau perangai dia macam tu atas pelamin. Malu kau je. Tergedik. Mak nak buat apa? Mak nak kau putuskan dengan kau dengan Siti. Ya betul, Mak ni. Yalah. Apa ke benda tu? Mak, ni air fryer, Mak. Lepas ni, kalau Mak nak masak apa-apa, Mak letak je dalam ni. 1, 2, 3, siap. Taklah, Siti dapat duit lebih bulan ni. Jadi Siti belikan ni untuk Mak. Syira, awak macam si TikTok. Saya kadang-kadang lah dekat bilik seseorang ambil air. Itu berani nak buat kan? Tetapi mungkin inilah yang dapat menggambarkan topik yang akan kita bawakan pada hari ini, iaitu berprasangka. Bila kita tengok orang yang melakukan sesuatu perkara yang mungkin sedikit tidak menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat, kita akan mula berkata-kata dan mula bercakap-cakap. Sedangkan kita tidak tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Betul. Dan ini yang akan kita kupas pada hari ini bersama dengan tetamu kita di studio. Betul. Kita bawakan kepada anda dua orang tetamu di studio yang saya. Boleh tak kalau saya tak dapat kenalkan Yana? Sebab memang orang kenal dah mereka ni. Atas faktor formaliti kena kenal. Kita kenalkan. Okey, baik. Saya mulakan dengan yang kanan saya. Lebih afdal katanya. Bro Amir Idris kita selaku perundi motivasi, sihat ya? Alhamdulillah. Tadi masuk-masuk dah tanya, bukan Fatin ke? Fatin. Dia rindu dengan mimah kita. Syira nampak awak berprasangka. Nampak. Kita kena tanya sekejap lagi. Okey, baik. Dan di sebelah kirinya pula adalah Kemi, penyampai Radio Hot FM. Sihat ya? Saya first time jumpa dengan Kemi. Ya, saya pun first time jumpa. Saya Banyak je kali orangnya. dah jumpa dengan Kemi ni. Kecil boleh je orangnya. Dia bukan kecil.
dia sekeping. Berprasangka. Okey, baik. Seperti yang kita dah katakan tadi, topik kita adalah suka berprasangka. Okey, dan tadi juga saya dengan Syira ada cakap sebenarnya prasangka ni walaupun dia membawa kepada konotasi yang negatif, tetapi perlu adanya rasa prasangka tu mungkin bukan dalam setiap aspek kehidupan kita tetapi dalam beberapa situasi-situasi tertentu. Tetapi sebagai mukadimah ni kan para penonton, mungkin kita nak tanya terlebih dahulu kepada Cik Amin Idris. Kalau kita bercakap tentang prasangka, apa sebenarnya yang membawa kepada maksud prasangka ni? Yang pertama kita kena differentiate antara prasangka dan berhati-hati. Perlu bezakan. Berhati-hati berbeza dengan prasangka. Okey. Dalam psikologi, prasangka dia ada dua jenis. Satu dari sudut kognitif, iaitu pemikiran kita. Kita dah ada mental block tentang seseorang ataupun tentang sesuatu keadaan. Kita dah ada prejudgment. Contohnya belum apa-apa lagi, dia ni boleh ke? Nampak? Di segi kognitif. Ataupun kadang-kadang benda tu tak berlaku lagi. Tapi dia kata, nanti gang. Dia dah berprasangka macam-macam. Contoh kalau dalam sektor swasta contohnya ataupun dalam sektor kerajaan, bila bos kata, okey, you esok jadi MC tak boleh bos. Maknanya you dah berprasangka pada diri sendiri. Ataupun kat diri sendiri pun boleh berprasangka. Ataupun satu lagi, nanti apa orang kata. Nampak tak? Itu juga berprasangka pada orang lain. Itu satu contoh yang simple lah. Tapi dalam konteks hidup bermasyarakat, bila nampak orang tu contoh dia pakai mungkin seksi sikit, ahli neraka lah tu. Nampak? Terus dia telah menghukum. Itu juga prasangka. Ataupun dalam konteks bisnes, kan nampak dia tu masuk kedai yang high end tapi pakai t-shirt pagoda kan. Tak mampu ni. So orang kita layan acuh-acuh dalam tak bawa dayah ni tak mampu ni. Tengok duit dia berkepuk rupanya. Tapi dah ada prasangka. Itu dari segi pemikiran. Dari segi tindakan, dia adalah sebenarnya rentetan daripada kognitif tadi. Bila dia dah berprasangka, maka dia pun layan acuh tak acuh. Bila dia dah berprasangka, dia mulalah menghukum. So tindakan itu adalah susulan daripada apa yang dia fikir. So 2 poin tadi. Bezakan dia antara berhati-hati dan juga berprasangka, dia 2 benda yang berbeza sebenarnya. Maksudnya dia boleh bermula dari first impression kita terhadap orang. That's why. Sebab tu saya selalu sebut kita ni apa-apa pun jaga kita punya first impression. Sebab first impression do count. And the bad news is first impression doesn't come twice. Betul. Kalau tak dia dah jadi second impression. Dah payah dah nak dapat balik. Betul. Okey, kalau kita saya nak berkenalan sikit dengan Kemi. Kemi ni orangnya bagaimana? Adakah mudah berprasangka ataupun sentiasa husnuzon ataupun sudah ataupun kena kenal, kena tahu situasi dulu barulah bersikap menghakimi, menghukum dan sebagainya? Kalau Kemi sendiri, Kemi tengok situasi. Contoh dalam situasi, kalau contoh macam Kemi, pengalaman Kemi sendiri lah. Macam tadi Bro Amin ada cakap pasal berprasangka dekat diri sendiri. Dulu Kemi pun cakap dekat diri sendiri, aku ni tak boleh jadi penyampai radio. So aku bukannya orang media, bukannya orang meskom, bukannya orang yang huha-huha, tak. Tapi disebabkan berprasangka yang macam itulah membuatkan diri sendiri yang down. So for me, tak perlu nak berprasangka kat diri sendiri. Tak buat lagi, kenapa nak cakap kita tak boleh? Yang tu satu. Yang kedua, Kemi akan berprasangka untuk berhati-hati. Contohnya kita nampak macam, kenapa ni nak dekat sangat dengan husband aku ni? Kan, kita kena berhati-hati yang tu lah. Yang tu kan. Bukan kita nak judge cakap, dia ni jahat. Tapi kalau dah perbuatan dia tu membuatkan kita jadi macam, ni aku kena buat sesuatu ni. Yang tu. Dan satu lagi, situasinya bila melibatkan tak ada kaitan pun dengan kita. Yang kita pun tak perlu berhati-hati. Contoh, bila ada hari tu viral kan, yang mana dia nak hantar mak ayah dia pergi rumah orang tua. Ramai orang judge dia kan, cakap, anak tak guna. Tapi kita tak tahu situasi dia. Mungkin dia bekerja 24 hours, kita tak tahu. Mungkin mak dia yang nak masuk. Betul, mak dia dah bosan. Mak dia dah bosan duduk kat rumah ni. Anak aku balik, lepas tu tidur, lepas tu keluar. Dekat situ ada geng. Dekat situ ada geng. So ada 3 situasi lah untuk Kemi sendiri. Seronok sebenarnya bila dengar Kemi bercerita tentang dirinya orang yang bagaimana. Tetapi nak reverse sikit soalan tu kan. Pernah tak orang berprasangka terhadap Kemi? Of course lah, pernah. Situasi bagaimana? Kita ambil yang paling dekat lah. Contoh kan, proven lah benda ni. Contoh, Kemi
ambil bidang sains. Tak masuk akal lah orang nak jadi penyampai radio, duduk dalam makmal selama ni, tekan kalkulator. Dan of course kita akan terima ramai orang akan cakap, dia tak boleh sebab budak ni ulat buku, budak ni pendiam, budak ni tak boleh huha-huha. Tapi apa yang kita buat, dah tahu orang berprasangka. Kita tak boleh juga nak salahkan orang sebab engkau yang bagi impression tu dekat orang. So apa yang kita kena buat sekarang ni adalah kita tunjukkan kita boleh. Dan alhamdulillah proven saya dah bertukar stesen, makin lama makin ke depan. Itulah maksudnya. Dulu pun ada orang kata tu Kemi ni kecek Kelantan. Dia kecek KL sekarang kan. Kecek KL. Tapi sikit abuk tak bunyi budu saat ni. Tak risau. Kan? Jangan cocok. Jangan cocok nanti terbit. Kalau cocok. Jadi konklusi dia hidup sains tulen. Awak sains tulen dulu? Sains semua sains tulen. Itu sains sastra nak letak mana? Saya ambil law. Oh sama. Saya ambil law. Saya sains tu kemudian law. Alamak, macam mana ni kan? Okey, baik. Mungkin saya boleh kongsikan juga rakan-rakan kita di Facebook antaranya. Okey, izinkan saya untuk scroll terlebih dahulu. Ini bukan daripada Amin Idris tetapi daripada Amin Nuruddin. Katanya, Assalamualaikum, tak salah berprasangka sebagai manusia biasa. Cuma jangan berprasangka pada perkara yang kita tak tahu kesahihan betulnya. Boleh timbul fitnah dan akan membawa lebih banyak masalah antara hubungan sesama kita. Selidik dahulu betul salah, jangan main redah je. Baik, ini membuktikan bahawa untuk kita berprasangka terhadap sesuatu itu kena ada pada situasinya, kena ada pada individunya. Tapi macam mana kita nak kata orang pada situasi bagaimana yang boleh kita prasangka baik dan juga kita prasangka buruk? Dia gini, kenapa saya kata kita kena bezakan antara berhati-hati dengan prasangka. Berhati-hati ialah kita mengambil tindakan berdasarkan kepada proof and evidence. Bukan hanya bersangka-sangka. Bila kita berprasangka, kita bersangka-sangka. Maknanya ada sesuatu yang kita tak ada bukti pun tapi kita dah judge. Macam korang tiba-tiba sengih-sengih tadi kan. Kita tak tahu apa yang berlaku di episod tu dah. Saya telah bersangka-sangka. Mungkin prasangka tu lah dia orang ni mengata aku. Mungkin kan. Tapi saya tak menenteng kenapa saya tak ada bukti. Tapi awak pun berpengalaman. Awak tahu yang diberikan ni adalah penerbit kita. Aku tahu nama dah. So kita kena beza tahu kan. Di antara berhati-hati dengan prasangka. Berhati-hati based on evidence, based on proof, based kepada fakta. Tapi berprasangka, kita bersangka-sangka. Itu ke ya ke macam mana? Curiga yang melampau. Bukti langsung tak ada. Dan lebih menakutkan kita memandai-mandai mencipta bukti. Padahal tak wujud pun. Yang itu lagi berbahaya. Ya, betul. Tapi kan saya nak tanya juga dari sudut hati. Salamnya kat dalam akun dulu. Dari sudut hati dan perasaan. Okey, kalau kita bercakap tentang percintaan, hubungan dalam rumah tangga khususnya, terutamanya. Kemi dah kahwin belum? Dah. Dah kahwin? Okey. Dah kahwin. Kini, perlu ataupun tidak untuk kita sebagai wanita perlu ada rasa prasangka ataupun lebih kepada berhati-hati sebenarnya. Yang mana satu? Kalau Kemi sendiri bagaimana? Kalau Kemi sendiri, dia macam ni lah. Dia tak perlu nak berprasangka sampai makan diri, sampai bagi efek yang negatif dan memusnahkan hubungan itu sendiri. Kalau benda tu contoh yang viral, kahwin dua dengan staf sendiri yang hari itu viral, tu kes dia, kenapa kita nak sabitkan dengan diri kita? Tak payahlah nak terbawa-bawa. Gaduh perkara ni. Tak payah nak terbawa-bawa. Tak sabit pun tak? Tak sabit pun. Macam itulah. So, berprasangka tu perlu bila ada kaitan dengan kita sahaja. Contohnya, dia keluar, dia tak mesej. Kenapa tak mesej? Itu je lah. Tanyalah kenapa tak mesej. Tak payah nak fikir. Ada solusi dia. Boleh tanya. Kenapa tak tanya? Kenapa nak kena fikir? Tanya dulu, dapat jawapan. Kan senang cerita. Betul. Dia mungkin berprasangka tu daripada nak tanya kenapa awak tak mesej dia. Jadi, siapa cinta pertama awak? Itu kalau perempuan complicated kat situ. #lah tiba. Mungkin dari situ akan timbullah prasangka ataupun syak wasangka curiga yang melampau-lampau. Tapi Yana, membawa kepada soalan jawapan yang diberikan oleh Kim, membawa juga kepada prasangka dalam hubungan, adakah disebabkan kurangnya kepercayaan? Dia gini, dalam episod-episod dulu dalam WHI ni saya selalu sebut
dalam relationship berumah tangga ni, antara essence paling penting adalah communication. Okey, communication bahasa mudahnya nak bincang panjang lah kan. Tapi bahasa mudahnya adalah dia adalah proses pemindahan maklumat daripada sender kepada receiver. Baik. So receiver tu dia menerima maklumat seperti mana yang dimaksudkan oleh sender. Baik. Tapi kadang-kadang apa yang disampaikan oleh sender kepada receiver difahami lain kerana di tengah-tengah dia dipanggil ada noise. Noise itu adalah boleh menyebabkan miscommunication. So apakah noise di dalam relationship? Antara noise di dalam relationship adalah bersangka buruk. Nampak tak? Antara noise di dalam relationship ialah malas untuk mendapatkan maklumat yang betul. Antara faktor noise di dalam relationship adalah yang ditanya itu pun tak nak memberi penjelasan. So akhir sekali jadi miscommunication, jadi lagi teruk communication breakdown, akhir sekali punahlah relationship tersebut. Baik. Nampak? So di dalam kita berumah tangga ke apa, komunikasi itu penting. Memanglah saya pergi universiti kadang-kadang bila tanya budak-budak kan, apa benda utama dalam relationship? Dia kata cinta sejati kan. Saya kata tak ada je. Budak sekolah Budak universiti kan. Budak universiti Saya kata yes, true love penting untuk permulaan. Tapi untuk relationship tu sustain adalah komunikasi. Sebab true love ni mula-mula je hangat. Betul tak? Dia lama-lama untuk maintain kehangatan itu communication. Okey. Tapi saya masih lagi beranggapan dalam sesebuah perhubungan tidak boleh kalau percaya itu diberikan 100%. Okey, pasal tu saya setuju sebab prasangka adakah langsung tak boleh, perlu. Perlu kan? Tapi agak-agak lah. Faham tak maksud saya Sedaplah kan? sikit diri. Mentang-mentang kata boleh, oh cantik. Jam ah. Betul. Jadi perlu juga ada rasa prasangka tu sebab banyak kes yang kita baca mungkin tidak berlaku kepada kita tetapi berlaku dalam kalangan masyarakat di mana kalau suami tu dah outstation punya lama tak balik-balik ataupun setiap malam pulang lewat langsung tak boleh nak meluangkan masa bersama isteri dan anak-anak, apatah lagi nak ambil tahu tentang keadaan rumah. Perlu ada prasangka sedikit. Kemudian komunikasi. Dia prasangka ni pencetus untuk berhati-hati. Betul. Dia masalah prasangka pasrah. Masuk pasrah. Tak sudah. Prasangka dia tak ada usaha untuk mencari maklumat, berkomunikasi. Jeng ah. Sebelah family ditubik bulu juga. Sebelum kita jeng lagi, kita dah baca daripada rakan kita Natira Muhammad Yusof, katanya perbezaan pendapat perkara biasa kerana kita datang dari latar belakang yang berbeza. Secara peribadi saya amalkan kata bijak pandai kita, raikan persamaan, kita hormati perbezaan. Okey. Boleh. Boleh nak raikan persamaan dan apa? Dan juga perbezaan. Tapi jangan over lah kalau kita bersangka buruk. Tetapi kan kita memang mudah untuk kita bersangka buruk kalau orang tu tak ikut cara kita. Kalau orang tu dia tak ikut cara kita sekaligus jadikan kita tak setuju, tak standard lah pakai macam tu je ataupun dia punya side macam eye tu je, dia punya pakaian macam ni je, pakaian datang studio. Pandangan. Maka kat gerai je kita sebenarnya kena raikan perbezaan, jangan terlalu judgemental sebab kita tak tahu orang tu sebenarnya kaya daripada kita. Betul? Daripada Kemi sendiri. Kalau Kemi sendiri kan macam situasi tadi, bagi Kemi orang tu nak pakai loaded, pakai yang branded have kan. Mungkin dia tu adalah kepuasan dia. Macam ada orang juga yang mana dia bukan tak mampu, dia ada duit sebenarnya tapi dia lebih mementingkan orang sekeliling dia. Maksudnya duit yang dia ada tu, kepuasan dia adalah bagi orang lain pakai branded. Ada orang yang jenis macam tu. So kita tak ada hak untuk bercakap dia ni pakai macam ni, tak pandai bergaya. Mesti tak tahu apa-apa. Entah-entah yang dia tu sebenarnya lagi banyak duit daripada kita. Betul? Kita pun tak tahu. Kita tak ada hak. Kita tak ada hak untuk bersuara kalau kita tak tahu apa-apa. Pengalaman saya, bawa beg konon branded sangatlah ni. Dalam duit pun tak ada. Itu selalu jadi. Kan? Dalam iPhone 15 Pro Max kan? Punya prepaid. Tak top up dah bulan. Kita tak judge kepada siapa yang guna top up tu. Tak ada masalah. Okey, banyak lagi yang kita nak tanya kepada Bro Amin dan juga Kim E. Tapi sebelum tu, wartawan kami sempat juga bertanya dengan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Awak ni jenis berprasangka ke tidak? Jom kita dengar. Pendapat Rin, dia orang lebihkan zikir, mengaji ke supaya lebih tenang sebab masalah hati ni yang sentiasa tak puas hati, yang sentiasa iri hati, yang sentiasa
marah, sentiasa sangat negatif ni, itu masalah hati. So untuk penyelesaian ubat pada hati ni adalah dekatkan diri pada Allah lah. Bagi saya simple je. Kenapa nak fikir pasal orang nak buruk je? Sekali fikirlah yang baik. Asyik fikir orang yang buruk tu susah lah macam tu. Susah lah hidup. Hidup ni benda simple je. Ada baik, ada buruk. Pada pendapat saya, orang yang suka berprasangka buruk terhadap orang lain ni adalah satu tindakan dan pemikiran yang negatif dan boleh menjadi toksik kepada diri sendiri. Dan benda ni boleh mendatangkan keburukan dari segi membuatkan orang tu tidak bersyukur dengan kehidupan diri sendiri. Jarang dapat tahu yang orang ada cakap buruk pasal Rin, orang ni tak suka aku. Sebab Rin tak peduli. Hari ni I datang, I berdepan dengan orang yang depan I. Hari ni adalah hari ini. So yang belakang I tinggalkan dan I tak nak tahu pun. Saya fikir satu, saya malah nak tinggalkan sebab dosa kan. Jadi saya diam lah. Bukan mana saya diam, saya kalah tak. Cuma saya fikir nak berlawan orang macam tu buat apa. Saya akan cuba untuk faham kenapa orang tu berprasangka buruk dan jika benda tu adalah satu benda yang perlu saya improve tentang diri saya akan cuba untuk menjadi lebih baik. Okay, itu dia pandangan orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Yana, kalau kita bercakap tentang orang yang suka berprasangka buruk ini, mereka pada saya lebih kepada masalah hati, lebih kepada masalah mental. Sebab apa? Kalau mental terus dia bagi. Sebab apa? Sebab kalau dia orang dengar benda negatif ataupun benda buruk berlaku dekat orang, suka betul. Kadang-kadang saja tanya soalan, dia tu dah bercerai ke? Suami lama tak nampak? Rupanya nak tahu awak marah kat siapa ni, Syira? Ya Allah. Are you okay, Syira? Kami pula yang risau. Okey, maafkan saya. Tapi ini semua berkait dengan masalah hati juga, Bro Amin, betul. Suka melihat keburukan orang, suka melihat orang jatuh, suka melihat perpecahan dari kalangan orang. Macam mana tu? Dia cantik bila sebut pasal bersangka-sangka ataupun berprasangka kan. Dalam Quran, boleh tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 12, disebut ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhlah kebanyakan daripada kamu daripada bersangka-sangka. Dan disebut ayat lepas tu inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada bersangka-sangka itu adalah dosa. Okey, kita jangan baca ayat separuh-separuh, baca sampai habis. Disebut wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Maksud bersangka-sangka itu ialah kita jangan mencari salah orang. Jangan kita bercakap buruk tentang orang. Disebut sebagai ribah. Orang Melayu kata mengumpatlah. Kan? Dan Allah Ta'ala mengumpamakan orang yang suka ribah, suka mencari salah orang ni, umpama dia memakan daging manusia yang lain. Kita merasa jijik, tapi itulah hakikat bila kita buat benda sebegitu. Nak sebut Allah Azza wa Jalla mengutuk orang-orang yang suka mencari salah orang. So prasangka yang dimaksudkan dalam Quran ialah kita berprasangka dengan mencari salah orang untuk kita menjatuhkan mereka. Ini adalah perangai yang dikutuk oleh Tuhan, yang dikutuk oleh Quran. Yang mana kadang-kadang kita di dalam kalangan netizen pun ada perangai begitu. Contoh kan, seburuk mana manusia tu, kita tak boleh bersangka buruk dengan melampaui batas. Contoh hari ini kan kes perbicaraan ada pegawai polis yang didakwa atas kesalahan membunuh kan. Memanglah apa yang dibuat tu salah. Tapi bila kita komen ini confirm masuk neraka, come on lah. Betul. Siapa kita nak menghakimi begitu? Dia memang kalau dia buat salah memang dia salah. Tapi jangan sampai ia menjustifikasikan kita untuk buat benda yang salah. Kan? Dia buat jahat lah. Tapi jangan kita buat jahat juga. So, ini berlakukan apa? Kita ada masalah hati, kita telah bersangka buruk pada orang, akhirnya kita judge manusia, kita buat kerja Tuhan. Nauzubillah. Itu yang paling merisaukan. Bila kita play God, kita sendiri, kita pula yang menghakimi orang lain dan kita pula yang menjatuhkan hukum terhadap orang lain. Nauzubillahi min zalik. Okey, tapi daripada awal tadi kita dah bercakap tentang prasangka-prasangka yang membawa kepada konotasi negatif, prasangka buruk. Tetapi ada juga dalam situasi-situasi tertentu yang menuntut kita untuk berprasangka baik. Kalau Kemi sendiri, pernah tak mengalami situasi-situasi yang sebegini? Prasangka baik. Okey, contoh kan. Banyak contoh. Banyak contoh dia. Okey, contohlah kalau macam kes tadi lah yang Kimi petik tadi yang pasal dia nak bagi nak letak mak dia dekat rumah orang tua. Cuba kita letak
kita tu di tempat dia. Dan kita contoh kita letak diri kita dekat tempat dia, adakah kita sanggup nak buat mak kita macam tu? Kita sendiri pun tak sanggup, melainkan kita ada kekangan. Kita ada sebab nak buat macam tu. Dan benda tu bagus sebenarnya sebabnya bila dia diuji macam tu, kita pula diuji. Kita diuji untuk berkata baik ataupun berkata buruk. Betul tak? So waktu kita diuji tu, okey, kalau kita berkata baik, baiklah untuk kita. Kita boleh ambil pengajaran daripada situ. Tapi kalau kita berkata buruk, satu hari nanti kita pula akan diuji macam tu, barulah kita rasa okey, no wonder orang hari tu dihantar mak dia dekat rumah orang tu. Baru kau tahu langit tinggi rendah. Betul. Dan apa yang kami katakan ini adalah untuk mendidik hati kita, mengajar diri kita macam mana sebenarnya untuk berprasangka baik. Okey. Dan mungkin kita nak tanya kepada Bro Amin juga dari sudut macam mana untuk kita perlu juga ada prasangka buruk. Okey, sebagai contoh oleh rakan kita di Facebook yang memberikan komen dari Wani Melsi, dia kata, rasanya tak salah jika kita berprasangka terutamanya untuk keselamatan. Pengalaman sendiri di kejiranan saya ada kes gangguan seksual. Jadi saya perlu berhati-hati dan tak salah sekiranya saya memberi peringatan kepada jiran-jiran saya yang lain. Dan ini membawa kepada persoalan saya yang tadi. Situasi-situasi tertentu perlu dan penting untuk kita ada prasangka buruk dan bukan sekadar berhati-hati sahaja. Masa saya di UiA dulu, saya mengaji hadis dengan seorang tokoh hadis yang dihormati dunia, namanya Maulana Syekh Abdul Laith. Dia ajar kita bila belajar hadis, kita jangan ambil bila orang tu kata kalau Nabi ambil bulat-bulat, kita kena ada prasangka sikit. Sahih ke tak? Kan, supaya kita tak tergolong di kalangan yang Nabi sebut man kadzaba alaihi muta'ammidan fayatabau maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, disediakan tempatnya dalam neraka. So kita kena double check betul ke hadis ni. Especially kalau maksud tu bunyi pelik sikit. Contohnya, pernah dengar tak? Tak boleh campur makanan laut dengan makanan panas, kan? Betul, pernah dengar. Itu hadis palsu. Dan yang paling saya selalu dengar tu payung emas tu, Rami. Palsu tu. Palsu tu ah. Itu hadis yang dhaif, kan? Hadis lemah. So nak sebut kita tak boleh bulat-bulat. So kena ada sedikit prasangka supaya kita berhati-hati. Cuma jangan kita terhenti di situ, jangan kita terhenti sahih ke tak hadis ni, langsung tak terima, tak boleh. Kena belajar dapatkan mana yang sahih. Sama juga dalam isu tadi, bila kita tahu ada kejiranan tertentu, ada orang-orang tertentu yang berbahaya, kan? Bukan setakat kita kena berhati-hati, malah wajib untuk kita memberitahu kepada orang tentang bahaya tersebut. Apabila bahaya itu telah disahkan bahaya. Ni kadang-kadang jiran tu mungkin muka dia ganas sikit, kan? Macam muka Kemi dalam poster dia bincang gini, papok garang, kan? Ini mesti tak boleh bincang ni. Tak sahih lagi. Dah mulalah kata macam masa dia. Tak boleh lah, kan? So pastikan ianya benar. Nak tahu benar ke tak, kita kena tanya orang. Dan bila kita tanya orang pula, jangan main tanya sesuka hati. Orang tepi jalan entah mana-mana pun kita tanya. Tanya orang yang sepatutnya, orang berautoriti, orang yang mungkin berpengalaman di tempat tersebut. Dan bila kita dah tahu, jangan pula kita pergi panggil tambah Ajinomoto, kan? Orang tu jahat, kita tambah pula, kan? Dia bukan setakat jahat, itu program bersiri. Come on lah. Pada kadarnya. Betul. Kalau betul, tidak mengapa. Tetapi menjadi persoalan, kalau benda tu dah lah tak sahih, itu salah pula tu. Dah timbul fitnah. Tak pasal-pasal kita fitnah orang. Dah jadi jatuh fitnah. So, berhati-hati boleh. Dan memang digalak, dan memang kita perlu berhati-hati. Cuma jangan terhenti di situ. Betul. Pastikan kebenarannya dan bertindak pada kadarnya. Betul. Dan saya rasa sedikit tambahan dari segi bukan sahaja sudut keselamatan perlu kita ada rasa prasangka ni, tetapi apabila melibatkan tawaran-tawaran yang too good to be true, yang membuatkan kita sendiri tertipu ataupun jatuh ke dalam perangkap yang scam. menakutkan, banyak gambar aku dalam tu. Apa investment Islamik, kan? Nampak tak? Kita tak ada prasangka langsung, dia tu ambil budak-budak. Bahayalah, kan? Betul. Kadang-kadang ibu bapa kita senang terpengaruh, tertipu kerana target golongan sebegini juga adalah untuk mereka yang lebih berusia. Sebab dia bersangka baik, ni ustaz ni takkan menipu. Tak, double check. Dah ramai orang yang PM saya, betul ke poster ni? Tu bagus. Tu bagus. Maknanya dia berprasangka, betul ke tak? And then dia dapatkan maklumat. Saya beritahu, tak ni. Selesai. Okey, maksudnya husnuzon pun kena ada sederhana, nak bersangka buruk pun kena sederhana. Betul. Tapi Ana, saya nak curi soalan. Boleh, sila. Berkenaan dengan prasangka baik ini. Saya nak tanya pada Kemi lah, adakah ini prasangka baik atau prasangka buruk? Saya beri contoh. Tadi Kemi ada kata, kalau nak buat sesuatu, Kemi
tanya pada diri sendiri, boleh ke kita persoalkan kebolehan diri kita? Kita persoalkan kemampuan diri kita. Akan tetapi bukankah bila kita fikir kalau macam mana kalau kita buat keputusan A jadi kalau macam ni, bagaimana keputusan B kalau macam ni, bukankah itu sebenarnya satu persediaan untuk kita lebih berhati-hati, untuk kita lebih bersedia? Maksudnya daripada segi macam Maksudnya kita fikir negatif dulu supaya kita boleh bersedia untuk hadapi perkara negatif tu. Kita tak reti. Kan? Macam Kemi cakap tadi dah, kalau dalam hubungan sekalipun kita rasa macam tu, kita tanya dulu. Kita rasa tak okey, kita buat dulu. Supaya kita dapat jawapan dia dan benda tu bukannya negatif. Maksudnya macam kita persoalkan supaya dapat jawapan. Bukan kita tanya diri sendiri je, kita tanya orang sekeliling. Kau rasa aku okey ke tak? Kadang-kadang kita tanya orang terdekat sebab kadang kita tak nampak bakat kita. Kita tak tahu apa yang ada dekat diri kita. So kita tanya orang terdekat ataupun orang yang memang dalam bidang tu. Cuba tanya dia, aku boleh ke tak macam ni? So kita ambil. Kalau dia cakap boleh, okey. Berapa ramai cakap boleh, berapa ramai cakap tak boleh. Bukan nak bagi kesan negatif dekat diri, tapi supaya maklumat. supaya kita membuat keputusan yang bijak. Bukannya sekadar, okey aku boleh ni, tu terlalu yakin pula. So kita kena cari juga sumber, kita kena tanya, kita kena buat supaya ada bukti. Tanya, jawab dan kita tahu jawapan dia. Saya suka Kemi jawab tadi soalan awak, Syira. Sebab kadang-kadang setengah orang dia terlalu overconfident. Confident tu bagus. Confident is bagus. Overconfident tu bahaya. Tiba-tiba claim macam jadi nombor satu negara. Come on lah. Hati-hati kan. Jadi kita dalam diri kita pun perlu ada prasangka yang boleh ke tak ni Betul. Perlu ada sedikit rasa tu supaya tambah dengan rasa nervous, rasa keyakinan tu macam semakin lama semakin meninggi. Benda tu yang akan membuatkan kita mampu melakukan sesuatu dan tidak terlalu overconfident. Okey, baik. Syira, Bro Amin, Kemi, kita dah nak sampai ke penghujung perbincangan kita. Banyak yang kita dah bincangkan juga. Dan mungkin sebagai konklusi kat sini kan, Bro Amin mungkin boleh kongsikan tentang bagaimana sebenarnya satu, kita nak mendidik diri kita untuk berprasangka baik dalam pelbagai aspek kehidupan kita. Sebab sekiranya kita positif, insya-Allah kita akan menarik benda-benda yang positif juga. Tetapi pada masa yang sama perlu adanya rasa berpada-pada ni. Amalkan PS5. Wah, PlayStation. Betul kan? Okay, sabar. P maksudnya prihatin. Kita kena prihatin tentang orang kan. Bukannya kita jaga tepikan. Kita gini, tak salah kita menjaga tepikan orang. Yang salah ialah bila kita selakkan orang. Itu salah. Okey? Hati-hati tu. Okay, pertama. Risaulah. S5 ialah pertama kita kena sayang semua orang. Sebab sangka buruk ni datang daripada rasa benci. So kena sayang semua orang. S kedua adalah sangka baik. Okay. S ketiga ialah kita kena saling tolong-menolong. Nampak tak? Dan S keempat adalah saling memahami. Macam kami sebut tadi, letakkan diri anda di tempat mereka. Itu memahami itu sebenarnya. Kan? And S yang kelima adalah sentiasa mendoakan. Bila kita amalkan PS5 ini, kita akan mengelak daripada pentingkan diri sendiri dan bersangka buruk pada orang yang akhirnya kita mengesampingkan fakta dan juga dalil serta apa-apa maklumat yang betul. Baik, kalau saya jadi PS6. Apa S ke-6? Strategi. Senyum. Boleh. Okey, kalau Kemi? Kalau Kemi PS7. sendiri, kalau Kemi sendiri, kalau kita nak bersangka baik tu bagus dan perlu sebenarnya selagi dia tak mengganggu kita dan tu for the sake of kita nak mendidik hati kita supaya kita faham situasi orang, jangan terlalu cepat sangat menghukum, jangan terlalu cepat sangat mengeluarkan kata-kata yang negatif supaya kita ni terdidik. Pergi mana-mana sekalipun kita tahu kita kena cakap benda yang baik supaya keluarga kita tak diuji, kita pun tak diuji. Kita kena berhati-hati juga dengan apa yang kita cakap. Dan kalau berprasangka buruk pula bagi Kemi, kesimpulannya adalah perlu juga untuk keselamatan kita, untuk kita punya berhati-hatilah supaya kita tak terjerumus dengan benda yang kita pun tak nak. Contohnya macam scammers, contohnya macam orang ketiga ke, dah nampak kan? Macam ni kan. Sensitif lah isu ni. Macam tu lah. So dua-dua perlu bergantung kepada situasi dan cubalah untuk kena dengan situasi. Jangan rasa macam diri tu terlalu bagus sampaikan semua orang kau nak hukum, semua benda kau nak cakap.
Tapi kita tak sedar yang kita cakap tu, bila kita bercakap, hati kita yang tak tenang, hati kita yang tak happy sebenarnya. So, tenangkanlah hati anda, bercakaplah yang baik-baik saja. Boleh buat segmen ni kan? Betul. Basi bersama kami. Tapi betul juga sebab kadang-kadang ni culture spill the tea. Betul. Bukan Tak sekadar nice lah. dulu membawang kan. Sekarang ni spill the tea dan sebagainya. Ini yang kita tidak mahu menjadi marah dalam masyarakat kita. Apa pun kita buat kena bersederhana lah. Orang kata, baiklah Bro Amin Idris dan juga Kemi. Terima kasih banyak-banyak atas perbincangan kita untuk hari ini. Sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Croissant. Kejap lagi. Apa tu? Croissant. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Yana, kita pun dah tahu bahawa kita sekarang ni dah pun cuti sekolah. Cuti sekolah sampailah ke tahun depan, lebih kurang dalam 2 minggu. Mungkin ada ibu bapa di luar sana, terutamanya golongan ibu lah kan, mencari-cari apa agaknya aktiviti yang sesuai untuk dibuat dengan anak-anak yang anak-anak boleh turut serta untuk buat. Ini salah satunya seperti yang saya sebut tadi, croissant. Apa tu croissant tu? Hari ini kita bersama dengan Puan Dahlia Nazmi dari Ajwa Bakery yang akan berkongsi dengan kita cara nak buat pastry yang susah sikit nak sebut ni. Siapa cukup idram dia tu? Idram. Okey, Puan Dahlia, mungkin boleh kongsikan hari ni kita nak buat apa? Okey. Alright, dia sempena dengan cuti sekolah ni tu selalunya kan sekarang kids kan nak makan dengan nasi ni dia susah sikit kan. So kita replace sikit dengan karbo yang sama tapi dalam form croissant. So tapi sekarang kids ni pun bila kita kita buat bersama dengan diorang, dia akan lagi excited lah sikit nak makan kan. Habis. Diorang yang betul. buat. Hasil sendiri kan. Okey. Untuk hari ni? Alright, so hari ni kita ada 2. Satu, apa yang kita boleh buat daripada basic croissant. This is croissant kosong, butter, tapi macam mana kita nak olahkan bersama dengan anak-anak. So satu ni kita ada yang jenis manis. Manis ni pula kita tambah pula dengan buah. Kan? So dia macam ada lemak butter, lepas tu masam daripada buah. Itu tambah-tambah mata pula tu. Lagi menarik ya? Lagi menarik. Macam itulah. So kita nak mulakan dulu, tapi saya nak mula dengan yang savory dulu. Okey, baik. Silakan. Savory ni something yang lain sikit. Okey, savory ni kalau kata saya nak introduce ni, kita namakan croque monsieur. Croque monsieur. Sekali lagi macam mana? Croque monsieur. Monsieur bermaksud lelaki. Mister. Yes, Mister. And also croque is actually flaky. So apa kita nak buat? Selalunya kalau kata kids kadang-kadang dia tak nak makan manis, dia nak makan yang savory pula. Kita boleh start. Yang ni saya nak buat ni boleh ke? Boleh. Okey, so kita nak start dengan layer pertama dengan dia punya white sauce. Okey, apa bahan-bahan dia ni? Bahan-bahan ni is just a basic selalu kita masak sekali dengan butter, tepung dan juga susu. Kalau masuk mushroom sikit, lagi sedap. Cendawan boleh lagi sedap. kan? Mama-mama lagi terror kan macam mana nak olah dia tu kan. Ikut selera anak ya. Okey, ni betul ke saya buat ni? Betul. Macam betul dua belah. Lah ni. Alright. So seterusnya kita boleh letaklah ikut kesukaan anak-anak. Kadang-kadang kan leftover daripada malam-malam kot kita goreng ayam ke apa ke kan, boleh kita campurkan saja. Tapi yang ni kita daripada chicken slice lah kita masukkan. Baik, saya masukkan lepas tu letak sedikit cheese. Cheese. Anak siapa tak suka cheese kan? Semua orang suka cheese. Okey, tu Syirah boleh bubur lagi satu layer white sauce tu. Apa lagi antara variasi kalau nak buat yang savory? Okey, kalau ini macam white sauce kan? Betul. Lagi kadang-kadang kids yang suka tomato, bolognese. So bolognese, so kita boleh, so dia punya olahan sama. So dia buat layer, so kita tutup. So kalau kids suka cheese lagi, bubur lagi cheese. Kalau nak sihat lebih lagi, boleh letak tomato dalam tu. Betul. Salad dalam tu. Betul. Yes. Ni selesai? Yes, selesai. Okey. So kita nak masukkan ke dalam air fryer. So saya dah onkan, Syirah letakkan saja. So kita nak bakar 180 degree dekat dalam 5 minit. Okey, tapi kan Puan boleh kongsikan juga. Croissant ni sendiri susah tak nak buat? Kan kita beli yang dah siap. Betul. Sebenarnya agak mencabar kalau kata nak buat di rumah. From scratch lah. Tapi ada saja home bakers and also orang yang boleh buat di rumah, which yang saya sangat respect. Ibu-ibu yang gigih lah. Yes, sangat. So macam kami buat daripada sheeter lah. So menggunakan equipment. So kita boleh buat lagi banyak
dari segi jumlah. Itu untuk production lah. Betul. So macam kalau untuk home actually boleh juga. Dia ikut passion masing-masing. Okey, baik. Yang ni savory kan, jadi perlu masuk dalam air fryer. Kalau yang manis, yang kita guna krim, yang kita guna buah-buahan, perlu juga ke masuk dalam air fryer? Tidak perlu, tapi kalau nak, because cuaca kita panas dan lembap, dia humidity kan. So memang apa croissant ni walaupun dia keluar daripada oven, dia crunchy, flaky, tapi lepas berapa jam dia akan jadi lembut. So nak nikmati balik dengan kerangupan tu, masuk balik dekat air fryer. Okey, Syira, awak ada buat savory. Saya nak buat yang manis. Awak silakan. Okey, kita nampak ada buah di sini. Apa lagi agaknya antara buah yang sesuai untuk kita gunakan selain daripada strawberry? Okey, kalau saya daripada strawberry, kalau tak suka yang masam, macam inilah yang kita nak gunakan adalah pisang. So saya peminat pisang. Ya Allah, anak saya tu pun Urhan tu dia suka makan pisang. So apa yang kita nak buat daripada pisang ni, kita nak potong-potong sikit lah. So potong bulat-bulat biasa ke macam mana? Dia bagi nampak macam ni kan ada gigi-gigi macam tu kan. So dia macam baru saya nampak. Okey, jadi potong bulat-bulat biasalah. Dia boleh potong bulat saja. Anak ini kan kalau ada anak-anak buat datang rumah, cucu datang rumah kan, cuti-cuti sekolah ni seronok buat ramai-ramai. Wah. Tapi kan nenek dalam sekarang buat croissant untuk sekarang moden ya nak. Tapi saya tertariklah mata ni apa? Dibuat daripada apa? Mata daripada gula. Daripada gula. Tapi memang jual dekat pasaran? Ada di pasaran. Kalau nak buat sendiri pun boleh. Ni susun lah Ya, susun sahaja. Ada letak krim apa dulu Saya suka letak coklat dulu. Okey, so macam ni kita nak letak, nak ada gunting. Okey, di sini. Alright, so kita gunting sikit kepala dia. Ni memang kena buat dalam piping macam ni sebenarnya kalau rumah tu ada spread je kan. Saja kan. Cepatlah kot kan. Benar. So banyakkan coklatnya. Ya Allah, budak-budak sukalah ni. Kita susun gigi dia dulu ni. Betul. Susun giginya dahulu. Gigi susun dekat ujung-ujung lah kan. Alright, sorry. Macam ni. Tapi inilah sebenarnya yang akan menarik minat anak-anak kita. Bila mereka pun turut serta dalam proses pembuatan makanan mereka. Betul. Beli croissant yang kosong tu kan dekat jual kat pasaran tu kita buat ramai. Saya tambah je lah kat belakang ni. Dan kod monster ni pula dia sesuai kalau kata croissant tu dah berapa hari dia akan start mengeras. So something yang kita boleh buat dia atas sikit pada kod monster tu dipanggil krop medam. Krop medam ni pula dia lepas dah kita dah buat sama macam step tadi, dia celup dekat dalam telur campur susu. So dia jadi macam dia lembutkan balik. Okey. Ini beza kalau adik-adik gosok gigi. Okey? Ini kalau tak gosok gigi akan jadi berterabur dan juga kuning. Okey, baik. Seterusnya. Sedap ni penuh. So kedekut bagus ibu. Betul. Lepas tu kita nak masukkan dia punya krim. Gembira Urhan di luar sana. So, Allah Akbar, janganlah dibuka air saya susun. Tak apa Mami. Lepas dia tutup balik. Cantik dah. Filling ni coklat. Apa lagi yang sesuai agaknya? Strawberry ke? Coklat. Ada jam. Betul. Dia sebenarnya whipping cream yang basic punya. So campur saja dengan buah apa yang anak-anak suka. Ataupun spread yang nak cuba rasa, yang saya tahu tuan-tuan perempuan walaupun dia tak nampak begitu menarik, tapi saya yakin sedap ni. Okey, nak buat mata tu, nak buat mata. Kita letak mata dulu ni. Okey, kita nak tampal dia, kita kena pakai coklat ni dulu. Ni coklat awak buat sebelah, saya buat sebelah mata boleh. So saya buat dulu dia punya base untuk mata. Okey. Dan ni sebenarnya kan anak-anak ini mesti suka. Saya tunggu Urhan besar sikit lah. Baru saya ajak dia masuk dapur buat benda-benda ni semua. Kan, Syira? Betul. Cantik. Yeay. Saya nak tunjuk. Walaupun bukan saya buat, saya nak tunjuk. Cantik tak ada mata. Bangga pula dapat buat benda ni kan. Okey, baik. Selain daripada banana, pisang, lepas tu ni saya nampak ada strawberry. Buah-buahan lain apa yang sesuai untuk anak-anak kita? Buah untuk anak-anak actually yang kiwi boleh juga, tapi ikut sedikit tak suka kan sebab ada biji-biji tu kan. So sekarang ni macam tengah musim saya muskat.
muskat anggur yang hijau tu kan. Dia kan crunchy, sedap kan. So bila kita boleh masukkan sekali. Siapa buah-buahan tempatan pun ada juga orang menggunakan macam nangka. Durian Kak Dahlia. Tak ada masalah. Durian yang buat. Sampai ke situ dah tadi tu. Okey Puan, secara ringkas ni kat depan kita ni ada apa lagi? Kemudian mungkin berkongsikan kepada penonton social medianya. Alright, bersama dengan kita ni saya bawa beberapa olahan dari croissant basic. Baik. Ini adalah shape saja. Daripada yang ni asas dia bentuk macam siput tu kan. Yang ni bila croissant tu dia bila olahan dengan inti pizza, yang ni baru pula orang panggil croissant. Gabungan croissant dan pizza. Ya, betul. Kahwin berdua dapat anaknya croissant. Okey, yang ni pula yang inti nak savory. Kalau kata anak-anak macam suka beef ke, yang buahnya. Dan ada banyak lagi. Saya nak cuba, tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan Kak Dahlia dan croissantnya yang lain yang dalam air fryer ni pun tak siap lagi. Tak sabar nak rasa. Nak rasa yang mana, Syira? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih bersama kami di Wanita hari ini. Tadi sebelum kita berehat, saya ada bakar sesuatu croissant. Betul. Teruknya kalau betul rupa croissantnya pun. Ini namanya dia hangit sikitlah Kak, tak apa ke? Yang ni kalau kata pergi kat Perancis dia panggil French color. Saya ni dah betul banyak nama saya dah kena hafal untuk hari ini. Dan awak kena rasa tu, Syira, awak dah buat. Saya potong lah saya potong awak cuba. Dan yang saya cuba ni apa Kak? Yang ni apa Kakak? Yang ni dia panggil chocolate nougat. Okey. Dan ni coklat dan saya tengok ni ada macam kacang. Betul, dia ada kekacang dan ada caramel. Ini pun boleh buat kat rumah ni? InsyaAllah. Kegigihan dan usaha, insyaAllah. Pasti boleh. Syira macam mana? Sebab saya buat tadi kan, sedap lah. Lampau. Tapi nampak sedap, Syira. Walaupun dia sedikit warna... Ada cukup rasa. Kita letak filling semua cukup. Yang punya? Oh, Masya Allah. Sekejap melekat kat gigi. Tapi sedap, memang sedap. Ini sedap dan saya pasti yang itu pun sedap. Betul. Dan Kak, mungkin boleh kongsikan juga social medianya. Macam mana kalau ada yang teringin nak mencuba? Okey, kalau untuk mencuba boleh ke social media kami di Instagram Ajwa Bakery ataupun website www.ajwabakery.my. Tapi memang sangat-sangat sedap. Terima kasih Kak Dahlia. Terima kasih banyak. Kalau hari ni kita buat croissant, esok bersama dengan rakan-rakan kami yang lain dengan menu ikan. Siapa suka ikan? Saya suka ikan. Ikan bakar, ikan macam-macam lah. Ikan stil 5, Masya Allah sedapnya. Kami akan kembali lagi esok dengan pelbagai menu ikan, insya-Allah. Jaga diri baik-baik. Stay safe. We love you. Assalamualaikum. Bye. Stay safe. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini.